Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak terangkan berkaitan dengan subjek Matematik Tingkatan 1 KSSM Bab 1 Nombor Nisbah. Okey. Para pelajar boleh rujuk buku teks bermula muka surat 1. Okay, muka surat yang pertama tu. Okay. Dalam bab 1 ni, nombor nisbah ni ada semua sekali 5 standard kandungan ataupun subtopik utama. Yang pertama, integer. Yang kedua, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Pecahan positif dan pecahan negatif. Yang keempat, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan yang kelima, nombor nisbah. Jadi pada video kali ini, cikgu nak sentuh 2 subtopik lah. Integer dan juga operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, persoalannya kenapa belajar bab ini? Okey. Seperti yang kita tahu, nombor memainkan peranan penting dalam bidang perniagaan dan perdagangan, perbankan, kejuruteraan dan sebagainya. Bincangkan kepentingan nombor dalam bidang tersebut. Okay. Para pelajar boleh buat kajian lanjut berkaitan dengan peranan nombor ni dalam bidang-bidang kejayaan. Baik. Pengetahuan am. Okay. Sidang Puncak Perubahan Iklim Dunia 2015 di Paris telah membincangkan isu pemanasan global. Pemanasan global telah menyebabkan kenaikan purata suhu global. Seterusnya akan menyebabkan pencairan glasier di kutub utara dan kutub selatan. Pada masa kini, purata suhu di kutub utara dan kutub selatan adalah di bawah 0 darjah Celsius. Okay. Bagaimanakah suhu di bawah 0 darjah Celsius diwakili dengan suatu nombor? Bayangkan pada suatu hari jika suhu di kutub utara dan kutub selatan meningkat sehingga 0 darjah Celsius, ramalkan kesannya kepada bumi. Okey. Para pelajar boleh teruskan buat kajian berkaitan dengan fenomena alam tersebut. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak terus masuk kepada subtopik pertama, iaitu integer. Di dalam setiap subtopik ni ada beberapa standard kandungan yang cikgu perincikan dalam buku teks ni. Kita pergi pada standard pembelajaran yang pertama, mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Okey, apakah nombor positif dan apakah nombor negatif? Baik. Dalam kehidupan harian, kita seringkali bertemu dengan situasi yang melibatkan 2 perubahan yang bertentangan seperti arah pergerakan ke kanan atau ke kiri, menaik atau menurun, nilai yang lebih atau kurang daripada sifar dan nilai yang bertambah atau berkurang. Situasi tersebut boleh diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Misalnya, sebagai contoh, okay, lift kan, ke tingkat 2, tingkat 1, tingkat bawah, tingkat 1, bawah tanah. Okey, baik. Lift naik 2 tingkat ditulis sebagai positif 2 atau 2. Lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Yang kedua, suhu di gurun ialah 45 darjah Celsius dan ditulis sebagai positif 45 atau 45. Yang ketiga, suhu glasier ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius dan ditulis sebagai negatif 10. Okay, jelas contoh-contoh yang melibatkan nombor positif, nombor negatif. Nombor yang ditulis dengan tanda positif dan tanpa tanda tu, misalnya positif 2, positif 45 atau 2
45 dikenali sebagai nombor positif. Nombor yang ditulis dengan tanda negatif, misalnya negatif 1, negatif 10, dikenali sebagai nombor negatif. Okay, itu beza dia, positif negatif. Tengok contoh 1. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, berdasarkan gambar rajah. Penyelesaian. Andaikan pergerakan ke kanan diwakili dengan nombor positif dan pergerakan ke kiri diwakili dengan nombor negatif, maka kereta A bergerak 40 meter ke kanan diwakili dengan 40 atau positif 40. Kereta B bergerak 50 meter ke kiri diwakili dengan negatif 50. Selesai contoh 1. Jadi untuk contoh-contoh seterusnya, para pelajar boleh buat latih diri 1.1a. Okay, dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Seterusnya, kita nak masuk kepada standard pembelajaran mengenal dan memerihalkan integer. Okay, baik. Aktiviti penerokaan 1, okay, mengenal dan memerihalkan integer. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Okay, baik. Berdasarkan kata nombor-nombor yang diberikan ni. Okay, dia kata kat sini, kami ialah integer negatif. Kami juga integer. Okay, kosong. 4 dengan 6, kami ialah integer positif. Okay, positif 7, positif 9. Kami ialah integer positif. Pecahan 1/2, negatif 3/4. Kami bukan integer. Nombor perpuluhan 0.8 dengan negatif 2.5 ni kami bukan integer. Okay, kaji gambar rajah di atas dengan teliti. 2. Bincang dengan rakan anda dan terangkan bagaimana anda memerihalkan masuk integer. Jadi hasil daripada aktiviti penerokaan 1 ni didapati bahawa integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okay, itu masuk integer. Jadi pecahan dengan perpuluhan tidak termasuk integer. Selesai. Seterusnya contoh 2 muka surat 4 tu. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer ataupun bukan. Jadi berdasarkan nombor yang diberikan ni kita boleh senaraikan integer ialah 15, 23, negatif 76, 0, 6, 301 dan negatif 239. Manakala bukan integer ialah negatif 3.4, 1/2, 0.88 dan negatif 4/5. Jadi untuk lebih mahir apa itu integer ataupun bukan integer ni, para pelajar boleh buat latih diri 1.1b ni. Jawapan boleh rujuk di belakang buku teks. Seterusnya, standard pembelajaran mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat berkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Cikgu nak terus pergi kepada yang bawah ni. Okay, kita nak ringkaskan video ni, tak nak bagi panjang. Okay, hasil daripada aktiviti penerokaan di atas tu, kita tengok yang ni ya. Okey, bagi integer positif, semakin besar nombor itu lebih daripada kosong, maksudnya ke kanan lah. Semakin besar nombor itu lebih daripada kosong, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kanan pada garis nombor dan semakin besar nilainya. Okey. Semakin ke kanan, semakin jauh daripada kosong, makin besar nilainya. Yang kedua, bagi integer negatif, semakin besar nombor itu kurang daripada kosong, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kiri pada garis nombor dan semakin kecil nilainya. Jadi nak lebih faham ayat ni, kita tengok gambar rajah ni. Okay, yang warna biru ni, yang sebelah kanan ni adalah integer positif. Sebelah kiri ni, yang warna merah ni, integer negatif. Okay, nak bagi faham. Kita tengok contoh 3. Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. Okey, jadi dia bagi tempat kosong 4, tempat kosong ni kita isikan nombor yang diberikan. Jadi jawapan dia macam inilah. Okey, negatif 36, negatif 30, jadi negatif 12, negatif 6, yang paling kanan sekali 6.
Okey, negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ni ialah integer negatif. Maka negatif 36 ni adalah paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. Manakala 6 ialah integer positif, maka 6 berada di sebelah paling kanan. Okey, jelas kat situ. Okey, nak lebih mahir berkaitan dengan nombor positif dengan integer positif dengan integer negatif ni, pada garis nombor, pada pelajar boleh buat latih diri 1.1C. Okey. Baik. Standard pembelajaran seterusnya membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, berdasarkan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor, maka kita boleh membanding nilai integer itu dan seterusnya menyusun integer itu mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Kita tengok contoh 4. Okey, banding dan susun nombor yang diberikan tu negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. B, banding dan susun nombor negatif 4, 3, 2, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 5 ni mengikut tertib menurun. Jadi secara mudah yang kita nak buat, selesaikan dia, kita buat garis nombor, kita susun dulu nombor daripada nombor paling kecil negatif 5 sampai nombor paling besar tu 6. Okey, untuk kedua-dua soalan tu. Lepas tu baru kita bulatkan nombor senarai nombor yang diberikan tu pada garis nombor. Okey, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6 tu. Jadi kita nampaklah tertib menaik ataupun tertib menurun dia tu. Jadi tertib menaik kat sini. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6. Manakala yang B tu, daripada senarai nombor yang diberikan, kita bulatkan dekat garis nombor, kita nampaklah tertib menurun dia. Okay, kita baca daripada kanan, tertib menurun. Kalau tertib menaik, daripada kiri ke kanan. Jadi tertib menurun dia 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Selesai. Jadi untuk soalan yang melibatkan integer positif negatif ni, yang melibatkan tertib menaik menurun pada garis nombor, pada pelajar boleh buat latih diri 1.1D dan juga mahir diri 1.1. Okay, jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okay. Itu saja untuk subtopik 1.1 integer. Kita terus masuk kepada subtopik 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Juga ada melibatkan beberapa standard pembelajaran. Okay, kita pergi yang pertama. Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, cikgu nak terus pergi kepada hasil dia tu. Okey, kita nak guna benda ni. Muka surat 8 tu. Okey, jika melibatkan penambahan, okey, ada dua situasi kat sini. Penambahan, yang pertama, integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Okey, jika melibatkan penambahan dua integer positif ni, bila kita tambah, pergerakan itu melibatkan pergerakan ke sebelah kanan. Yang kedua, penambahan integer negatif, maksudnya negatif dengan negatif ataupun positif dengan negatif, diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Kita tengok rajah ni kita faham. Okay. Dan yang kedua, bila melibatkan penolakan, integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Okay. Contohlah nombor 5, 5 tolak 4. Jadi 1. Jadi pergerakan itu ke mana? Ke kiri. Okay. Yang kedua, integer negatif. Bila melibatkan penolakan integer negatif, diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Contoh, negatif 1 tolak negatif 1. Jadi negatif 1 tambah negatif 1 jadi kosong. Jadi pergerakan itu ke kanan. Contoh macam tu. Okay, nak bagi jelas lagi contoh, kita tengok contoh 5 dalam buku teks ni. Selesaikan. Okey, A ni 8 tambah positif 3. Jadi 8 tambah positif 3, jadi 8 tambah 3. Jadi sama dengan 11. Jadi pergerakan tu bergerak 3 unit ke kanan daripada nombor 8 hingga nombor 11. B, 5 tambah negatif 2. Jadi positif jumpa negatif, jadi negatif. 5 tolak 2 dapat 3. Jadi pergerakan dia tu daripada 5 ni bergerak 2 unit ke kiri. Okey. C, 2 tolak positif 4. Jadi sama dengan 2 tolak 4. Dapat negatif 2. Jadi pergerakan dia tu bergerak 4 unit ke kiri daripada 2 ke negatif 2. Dan D, negatif 1 tolak negatif 4. Negatif jumpa negatif jadi positif tambah.
Negatif 1 tambah 4 dapat 3. Jadi pergerakan dia ni bila penolakan integral negatif, dia pergerakan dia tu 4 unit ke kanan. Okay, baru jelas kita nampak pergerakan nombor tersebut. Okay. Jadi para pelajar boleh mahirkan lagi buat pengukuhan, latih diri 1.2a untuk faham berkaitan dengan penambahan dan juga penolakan integral positif dan integral negatif. Okay, baik. Teruskan. Okey, seterusnya standard pembelajaran mendarab dan membahagi integral menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integral. Okey, cikgu tak nak sentuh yang aktiviti itu nanti panjang. Jadi kita pergi kepada keputusan hasil. Okey, bila operasi darab, okey, integral positif, darab integral positif, hasil tanda hasil darab dia tu positif juga. Jika operasi itu melibatkan integral positif dan integral negatif, tanda hasil darab tu negatif. Jika integral negatif darab dengan integral positif, tanda hasil darab dia negatif. Jika integral negatif darab integral negatif, tanda hasil darab dia positif. Manakala operasi darab pula, integral positif bahagi integral positif, tanda hasil bahagi dia positif. Integral positif bahagi integral negatif, tanda hasil bahagi dia negatif. Integral negatif bahagi integral positif, tanda hasil bahagi dia negatif. Okey. Integral negatif bahagi integral negatif, tanda hasil bahagi dia positif. Jadi kesimpulan mudah dekat sini, kita tengok hasil darab atau hasil bahagi, kita tengok kat sini. Bagi dua integral dengan tanda yang sama. Contohnya positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, sama ada darab atau bahagi. Keputusannya adalah suatu integral positif. Manakala hasil darab atau hasil bahagi dua integral dengan tanda berlainan. Kita tengok kat sini. Dia akan menghasilkan suatu integral negatif. Itu dia keputusan dia. Terus kepada contoh 6. Nak bagi nampak apa dia punya hasil tadi tu. Okey, A negatif 5 darab negatif 4. Okey, integral negatif darab integral negatif. Jadi jawapan dia tu akan ada tanda positif dekat depan. Jadi 5 darab 4. Jadi 20. Sebab tu jawapan dia positif lah. Okey, negatif jumpa negatif jadi positif. Okey, negatif 6 darab 4. Okey, integral negatif jumpa integral positif. Jadi ada tanda negatif dekat depan. Jadi 6 darab 4. 24 jadi negatif 24. Okey, 6 bahagi negatif 2. Integral positif bahagi integral negatif. Jadi ada tanda negatif dekat depan. 6 bahagi 2, 3. Jadi negatif 3. Manakala negatif 12 bahagi negatif 12. Integral negatif bagi integral negatif. Ada tanda positif dekat depan. 12 bagi 2, 6. Dapat 6. Okey. Para pelajar boleh buat latih diri 1.2b ini untuk lebih mahir berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian integral positif ataupun negatif ini. Seterusnya, standard pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integral mengikut tertib operasi. Okey, jadi kalau kita nak kalau melibatkan gabungan operasi asas aritmetik ni, pertama sekali kita tengok tanda kurung dulu. Maksudnya kita kena selesaikan apa yang ada dalam tanda kurung dulu. Lepas tu, okey, kalau ada darab ataupun bahagi, kita tengok dari kiri ke kanan. Lebih mudah daripada kiri ke kanan kita baca. Lepas tu barulah kita tengok tambah atau tolak pun kena tengok daripada kiri ke kanan. Okey, baik, kita tengok contoh. Okey, soalan A tu, negatif 8 darab dalam kurungan negatif 2 tambah 3. Jadi, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Negatif 2 tambah 3 dapat 1. Lepas tu baru kita darabkan negatif 8 tu darab 1 dapat negatif 8. Okey, tengok yang B pula. 7 tambah 2 darab negatif, dalam kurungan negatif 3. Jadi, kita darabkan dulu. Sebelum tambah kita darab dulu. 2 darab negatif 3 dan negatif 6. Jadi 7 tambah negatif 6, positif jumpa negatif, dapat negatif lah. Jadi 7 tolak 6, 1. Okay, C, 4 tolak 12 bahagi dalam kurungan negatif 2 tambah negatif 1. Jadi kita kena selesaikan bahagi dulu. Okay. Okay, 4 tolak ni kekal, jadi 12 bahagi negatif 2, jadi negatif 6. Okay.
positif jumpa negatif. Jadi negatif tolak 1 ni kat sini. Jadi 4 tolak negatif 6. Negatif jumpa negatif dapat positif. Jadi 4 tambah 6 tolak 1. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Manakala negatif 12 tambah negatif 16. Per dengan negatif 22 tolak negatif 24. Jadi positif jumpa negatif jadi negatif tolak. Okay, negatif jumpa negatif jadi tambah. Jadi negatif 12 tolak 16 jadi negatif 28. Per dengan negatif 22 tambah 24 dapat 2. Jadi negatif 28 bagi 2 dapat negatif 14. Selesai contoh 7. Jadi nak lebih mahir berkaitan dengan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer positif negatif ni, pada pelajar boleh buat latih diri 1.2C. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran menghuraikan hukum operasi aritmetik, iaitu yang pertama hukum identiti, yang kedua hukum kalis tukar tertib, yang ketiga hukum kalis sekutuan, dan yang keempat hukum kalis agihan. Okey, cikgu terus pergi kepada yang sini. Pusat sebelah bawah ni. Okey, baik. Okey, yang pertama, bagi semua nilai A dan B. Okey, kalau A tambah B sama dengan B tambah A, ataupun A darab B sama dengan B darab A. Okey, yang ni kita panggil hukum kalis tukar tertib, kita panggil. Okey, tambah dengan darab ni. A dengan B ni. A kat depan, B kat belakang, tukar B kat depan, A kat belakang, dia sama. Jadi hukum kalis tukar tertib. Yang kedua, jika melibatkan nilai A, B dan C. Okey. A tambah B dalam kurungan tambah C sama dengan A tambah B tambah C dalam kurungan. Yang keduanya darab A darab B darab B dalam kurungan tu, darab dengan C sama dengan A darab B darab C dalam kurungan. Dia lebih kurang macam hukum kali tukar tertib, tapi yang ni melibatkan tambah dengan darab dalam yang melibatkan kata kurungan. Okey, jadi ini panggil hukum kalis sekutuan. Yang ketiga, bila melibatkan darab, kurungan dan juga penolakan dekat sini. Okey, A darab dalam kurungan B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Okay, maksudnya kita kembangkan kurungan tu. Okey, pengembangan. Ataupun satu lagi A darab B tolak C. Jadi kita kembangkan kurungan tu A darab B tolak A darab C. Penambahan dan penolakan dikatakan mematuhi hukum kalis agihan. Okay, bila melibatkan tambah dengan tolak dalam kurungan ni, hukum kalis agihan. Dan yang keempat, bagi semua nilai A, okay, A tambah kosong sama dengan A darab kosong sama dengan kosong, A darab 1 sama dengan A tambah negatif A. Jadi positif jumpa negatif, jadi tolak A kosong lah. A darab 1 per A. Jadi jawapan dia A per A sama dengan 1 lah. Pernyataan ini disebut sebagai hukum identiti. Okey, ada 4 kat situ. Okey. Para pelajar mesti boleh bezakan keempat-empat hukum tersebut. Seterusnya, muka surat 12. Standard pembelajaran membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asal aritmetik. Maksudnya menggunakan keempat-empat hukum tadi tu, maksudnya kita selesaikan operasi asas aritmetik ni. Okay, contoh 8 kita tengok. Okay, 29 tambah 38 tambah 2. Okay, kita nak guna hukum apa? Jadi penyelesaian dekat sini, kita gunakan hukum kalis sekutuan. Maksudnya 38 tambah 2 tu kita buat kurungan dulu. Lepas tu kita selesaikan dulu. 38 tambah 2 ni dapat 40. Lepas tu barulah 29 ni tambah dengan 40 dapat 69. Okey, yang B ni 2 darab 24 darab 5 ni kita gunakan hukum kalis tukar tertib. Okey, jadi 24 letak dekat paling kiri, 2 dekat tengah, 5 hujung sekali. Jadi lepas tu kita guna hukum kalis sekutuan sekali lagi, 2 darab 5 10. Jadi 24 darab 10 240. Kita gunakan dua hukum kat situ. Okey, C ni 7 darab 3040. Okey. Kita buat kurungan ni maksudnya kita guna hukum kalis sekutuan dulu mula-mula. Lepas tu kita gunakan hukum kalis agihan. Okay, bukan kalis sekutuan, kita guna hukum kalis agihan kat situ.
Maksudnya 3040 ni kita pecah kepada 3000 tambah 40. Lepas tu yang 7 kat luar ni darab 1/1. 7 darab 3000 tambah 7 darab 40. Jadi kita dapatkan jawapan 1/1. 7 darab 3000 dapat 21,000 tambah 7 darab 40 ni 280. Jadi 21,000 tambah 280 dapat 21,280. Itu contohlah. Okey, yang melibatkan hukum asas aritmetik, operasi asas aritmetik. Jadi pada pelajar nak lebih mahir, boleh buat latih diri 1.2D ni menggunakan kata mungkin 1, mungkin 2 ataupun ada melibatkan 3, 4 operasi asas aritmetik yang sesuai untuk soalan-soalan ni. Jadi seterusnya standard pembelajaran yang terakhirlah untuk topik 1.2 ni. Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Okey, baik. Contoh kat sini. Tunggakan kad kredit Luqman ialah RM230 pada suatu ketika. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. Seminggu kemudian, akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3 dan Luqman membuat bayaran balik sejumlah RM400. Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya ataupun tidak. Jadi jumlah tunggakan maksudnya hutang lah. Hutang tu maksudnya kena ada simbol negatif dekat depan. Negatif 230. Jumlah pembelanjaan. Okey. Maksudnya kita keluar duit lah. Keluar duit. Okey. RM120 setiap satu buku tu. Jadi 3 darab negatif 120 sebab kita mengeluarkan duit tu. Kita membelanjakan. Jadi 3 darab negatif 120. Negatif 360. Bayaran faedah pun kena bayar. Maksudnya hutang juga lah kena bayar. Negatif 3 tu. Bayaran balik dia bayar berapa? 400. Dia bayar maksudnya 400. Positif 400. Jadi baki akaun kad kredit. Okey. Negatif 230 tambah negatif 300. Negatif 230 tambah negatif 360 tambah negatif 3. Lepas tu tambah 400. Jadi bila kita kira balik ni. Negatif 230, okey. Yang ni positif jumpa negatif jadi tolak juga. Positif jumpa negatif jadi tolak. Okey. Jadi negatif 230 tolak 360 tolak 3 tambah 400 jadi negatif 193. Bila jawapan dia negatif, bermaksud Luqman belum menjelaskan hutangnya kerana akaun kad kreditnya masih ada tunggakan sejumlah RM193. Okey. Baik. Ataupun dekat sini cara kita nak semak tu tunggakan 230. Jumlah pembelanjaan 3 darab 120, 360. Bayaran faedah RM3. Jadi bayaran balik 400. Jadi tunggakan dia berapa? 230 tambah 360 tambah 3 tolak 400. Jadi tunggakan dia 193 lah. Sama lah. Itu cara kita semak. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan topik 1.2 ni, para pelajar boleh buat latih diri 1.2E dan juga mahir diri 1.2 pada muka surat 13 tu. Okey. Itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan isi kandungan, standard kandungan 1.1 integer dan 1.2 operasi asal aritmetik yang melibatkan integer yang ada dalam buku teks matematik tingkatan 1 KSSM ini. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada video kali ini. Semoga bermanfaat pada pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan topik ini. Okey. Dan selepas ini kita akan ada satu lagi video sambungan kepada video ini iaitu pentaksiran bilik darjah untuk topik 1.1 integer dan juga topik 1.2 operasi asal aritmetik yang melibatkan integer ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.